General. Bukan lagi tertakluk kepada Residen negeri masing-masing. Residen General yang akan jadi ketua. Di atas Residen General akan ada Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi apa-apa keputusan empat negeri ni kena diselaraskan oleh Residen General. Okey? Kita masuk bahagian ya. Saya lambat ke? Okey tak? Lambat. Cikgu. Cikgu. Ya. Majlis Mesyuarat Negeri ni dia ditubuhkan oleh British ke cikgu? Ya, ditubuhkan oleh British sebab dia nak selaraskan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kan sebelum ada Majlis Mesyuarat Negeri ni, sebelum ada ni yang organisasi struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu ni, ada Majlis Mesyuarat Negeri. Ada Majlis Mesyuarat Negeri. Okey Tapi Majlis Mesyuarat Negeri tu tak seragam, digantikan dengan ni yang cikgu paparkan ni. Ni namanya struktur pentadbiran menggantikan mesyuarat negeri. Okey, jelas. Cikgu silap tulis tajuk. Okey. Yang kamu nampak ni Pesuruhjaya Tinggi British, Residen General tu, itu adalah struktur baru untuk mentadbir negeri-negeri Melayu bersekutu untuk menggantikan Majlis Mesyuarat Negeri. Okey? Kalau kamu tak faham, terus on mikrofon tanya cikgu. Tapi jangan berebut. Okey. Kita masuk Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey. Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okay, kamu tengok buku teks muka surat 77. Okey, pada tahun 1909, British menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu bagi menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis ini berkuasa meluluskan undang-undang di negeri Melayu bersekutu. Okey, maknanya yang tadi struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang ni persekutuan. Maknanya dia lebih tinggi lagi untuk meluluskan ke semua undang-undang di negeri Melayu. Okey, automatik Pesuruhjaya Tinggi British adalah pengerusi. Okey, diikuti oleh Residen General dan 4 orang Raja Melayu, 4 orang Residen dan 4 ahli tidak rasmi, iaitu 3 Eropah, 1 Cina. Okey, apa beza struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu pada muka surat 76 dengan 77 ni? Okey, kamu dapat lihat ada 4 ahli tidak rasmi, iaitu 3 Eropah, 1 Cina. Ini orang asing. Sebab apa mereka ada? Sebab orang kata untuk tunjukkan pentadbiran British tu adil lah. Jadi mereka mahukan penglibatan pihak luar supaya tiada unsur berat sebelah. 4 orang Raja Melayu ni mewakili 4 negeri, sama juga dengan 4 orang residen. Okey. Jadi penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan memberikan ruang kepada British untuk mengawal undang-undang dan kewangan negeri, serta memberikan kuasa pentadbiran kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Hal ini menjejaskan kewibawaan Raja-Raja Melayu yang hanya diletakkan sebagai ahli biasa. Okey. Mula-mula kamu akan jumpa Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, Majlis Mesyuarat Negeri ni negeri sendiri yang tadbir. Contohnya residen sendiri yang buat undang-undang. Jadi disebabkan ketidakseragaman, maka muncullah struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu yang diketuai oleh Residen General dan dipantau oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Bagi melicinkan lagi pentadbiran, maka British buat lagi Majlis Mesyuarat Persekutuan yang mana Pesuruhjaya Tinggi British yang akan berkuasa selaku pengerusi. Sebab apa? Mereka nak selaraskan betul-betul undang-undang di negeri Perak akan sama dengan undang-undang dia. Jadi Majlis Mesyuarat Persekutuan ini dia macam syarat barulah selepas Majlis Mesyuarat Negeri.
Dia macam dia lagi teratas. Kalau apa-apa keputusan akan dibuat oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan. Cikgu. Sebab, kejap. Sebab, kamu kena ingat pelajaran sebelumnya kita belajar bahawa negeri-negeri Melayu Bersekutu dikenali sebagai Persekutuan 1896. Okey, kamu kena ingat nama lain negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah Persekutuan 1896. Okey, jadi Majlis Mesyuarat Persekutuan adalah majlis tertinggi dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ya, tadi ada soalan? Cikgu. Ya, saya. Mereka hanya sentuh macam ekonomi je kan? Dia pun tak sentuh macam adat ke apa? Raja masih. Ya. Semua kuasa pembesar raja-raja Melayu diambil alih oleh Presiden Jeneral, tetapi hanya dua sahaja perkara yang dipegang oleh raja-raja Melayu, iaitu agama Islam dengan adat Melayu. Okey, so kita masuk pembentukan Durbar. Okey. Durbar ni untuk pengetahuan kamu dikenali sebagai darbar, iaitu pinjaman bahasa Hindi. Pinjaman bahasa Hindi yang bermaksud perhimpunan formal. Okey, kita masih berada pada muka surat 77, iaitu pembentukan Durbar. Okey, Durbar ialah darbar, iaitu bahasa Hindi yang bermaksud perhimpunan formal. Okey, dibentuk untuk mendapatkan sokongan raja-raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey. Cikgu bagi maklumat tambahan untuk kamu. Okey. Pada 13 Julai 1897, okey, kamu boleh tengok muka 177 Okey, Durbar ataupun dikenali sebagai Sidang Raja-Raja Melayu yang pertama diadakan di Istana Negara Kuala Kangsar. Okey, kamu boleh tengok gambar pada muka surat 77 tu. Okey. Durbar yang pertama ni telah dihadiri oleh 4 orang sultan mewakili negeri-negeri masing-masing, iaitu Sultan Perak, iaitu Sultan Idris, Sultan Pahang, iaitu Sultan Ahmad, Sultan Selangor, Sultan Abdul Samad, dan Negeri Sembilan dikenali sebagai Yang Tuan Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Muhammad. Okey. British pula dihadiri oleh Sir Charles Mitchell, iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat, juga merangkap Pesuruhjaya tinggi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, macam kamu tengok dalam carta organisasi tadi tu kan, Majlis Mesyuarat Persekutuan tu ada Pesuruhjaya tinggi British. Maka waktu ini Durbar pertama ni Sir Charles yang menjadi Pesuruhjaya tinggi tersebut. Okey, yang kedua, Frank Swettenham merupakan Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey, muka Frank Swettenham kamu boleh tengok muka surat 76. Handsome kan? Tapi dia sangat terkenal dalam sejarah tanah air kita. Sebab dia tak sama dengan orang-orang British yang lain. Okey. Kita masuk residen-residen yang lain, iaitu Hugh Clifford, iaitu residen Pahang ketika itu, J.P. Roger, residen Selangor, dan W.H. Treacher, iaitu residen Perak. Okey, apa tujuan Durbar ini diadakan? Okey, tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada raja-raja Melayu tentang keadaan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan bertukar-tukar fikiran tentang negeri-negeri masing-masing. Okey, yang kedua, hal agama Islam dan kepentingan orang Melayu. Okey, tujuan British yang laksanakan pembentukan Durbar ni.
Okey, dia kumpul 4 raja-raja Melayu dan 4 residen. Okey, residen masih ada tahu, tapi residen tidak berkuasa, tak macam zaman JWW Birch tu. Waktu negeri-negeri Melayu bersekutu ni telah dibentuk. Okey, yang berkuasa adalah residen general. Okey, jadi tujuan Durbar ni British adakan, dia kumpulkan raja-raja Melayu sebab untuk mendapatkan sokongan. Walaupun mereka kuasai negeri tersebut, tapi mereka perlu dapatkan sokongan raja-raja Melayu sebab kalau raja sendiri memberontak, maka rakyat pun boleh memberontak menyebabkan ekonomi akan terjejas. Sebab tu British ambil langkah selamat. Okey, dia berbaik-baik dengan raja-raja Melayu. Sebab tu dia kumpulkan Durbar ni. Dia bentuk Durbar ni untuk kumpulkan raja-raja Melayu. Jadi raja-raja Melayu dalam Durbar ni bukan dok nganga sahaja. Depa berbincang. Okey, British bagi tahu, okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni, 4 negeri ni masing-masing kena tolong antara satu sama lain. Contohnya negeri Pahang yang mempunyai kewangan yang sangat terjejas. Jadi Perak, Selangor dengan Negeri Sembilan kena bantu Pahang. Jadi raja-raja Melayu ni nampak, oh Pahang ada masalah. Oh lepas tu bincang tentang undang-undang negeri-negeri Melayu bersekutu. Okay, raja-raja Melayu kena tahu apa undang-undang yang British buat. Dan British bagi tahu kepada raja-raja Melayu, adat resam orang Melayu dan agama Islam kami takkan sentuh. Selain daripada itu, contohnya ekonomi, kadar cukai, kami yang ambil alih, bukan raja-raja Melayu. Jadi maknanya kuasa sultan pun automatik terhakis sepenuhnya kecuali agama Islam dengan adat resam. Okey. Yang tu sahaja tentang subtopik 3.4. Okey, ada apa-apa soalan? Sebab saya nak masuk, saya nak ulas bab 3 keseluruhan. Okey, boleh ya? Saya mulakan ya? Okey. Semua boleh muka surat. Okey. 58. Okey, 58 iaitu subtopik 3.1. Kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey. Pada muka surat 56, okey, kamu akan jumpa perlombongan biji timah pada abad ke-15, abad ke-16 dan abad ke-17. Okey. Ni cikgu telah ringkaskan, kamu boleh tengok skrin yang ada di hadapan kamu. Okey, perlombongan biji timah pada abad ke-15. Okey, biji timah diusahakan oleh orang-orang Melayu di lembah-lembah sungai. Okey, orang Melayu melombong biji timah untuk kegunaan tempatan dan diperdagangkan. Perdagangan dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu sebagai pemilik lombong. Pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan. Yang itu adalah gambaran abad ke-15. Portugis serang Melaka. Waktu ni gambaran perlombongan biji timah orang di tanah Melayu yang mana orang Melayu yang usahakan. Okey, kita masuk abad ke-16 dan abad ke-17. Okey. Oh, sebelum tu cikgu nak bagi tahu cara mereka untuk mengambil biji timah daripada lembah-lembah sungai itu, mereka gunakan kaedah melampan ataupun mendulang. Okey, mendulang ni cikgu pernah cuba sebab cikgu pernah pergi ke Tanjung Tualang Perak, iaitu kajian sejarah. Okey, kamu gambarkan, kamu pegang dulang. Okey, bang, letak pasir dekat atas tu dengan air sekali, lepas tu kamu ayak. Kamu macam goncang-goncang lah. Okey, sebab timah tu dia berat. Okey, dia akan terasing daripada lumpur. Sebab tu biji timah mereka kumpul menggunakan kaedah mendulang. Okey, kalau melampan tu dia ada satu palung kayu. Okey, mereka letakkan biji timah, mereka letakkan segumpal tanah
yang mengandungi biji timah. Sebab biji timah ni dia bercampur dengan tanah. Jadi untuk asingkan, mereka gunakan mendulang dengan melampan. Tapi cikgu tak pernah guna melampan lah, tak pernah cuba lagi kaedah tu. Sebab waktu pergi ke tapak projek kapal korek di Tanjung Tualang tu, cikgu hanya berkesempatan untuk belajar kaedah mendulang sahaja. Dan cikgu dah jumpa pun biji timah waktu tu. Sebab biji timah masih ada lagi sekarang, cuma tak digunakan sudah. Okey, jadi kita masuk abad ke-16 hingga ke-17. Okey, waktu abad ni, Perak paling terkenal tentang biji timah. Sebab banyak-banyak negeri, Perak paling kaya dengan biji timah. Okay. Perak terkenal dengan biji timah sejak zaman Kesultanan Perak. Kegiatan perlombongan tertumpu di kawasan sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Lepas tu, Perak juga merupakan pelabuhan utama dan sering dikunjungi Portugis. Maknanya dekat sini Portugis telah mendarat pun di tanah Melayu sebab Portugis telah menyerang kota Melaka pada abad ke-15. Pada tahun 1511. Okey. Jadi Aceh. Okey, Aceh ketika itu sebab dia nampak Perak diharkan bahawa Perak sebagai negeri naungannya. Okey. Perak ni dia tak nak dibawa Aceh. Jadi dia gunakan biji timah tu sebagai bahan yang bernilai untuk mendapatkan perlindungan Portugis. Sebab waktu ni Perak dengan Melaka kan dekat. Jadi Perak mau lepaskan diri dari Aceh. Okey, Perak minta tolong dengan Portugis dengan cara menggunakan biji timah. Macam Perak kata dekat Portugis, okey, aku nak perlindungan. Okey. Cara tukaran biji timah. Jadi maknanya Portugis pun boleh berkuasa dalam biji timah tersebut. Okey, kita masuk abad ke-18. Okey, masih lagi bercerita tentang negeri Perak. Okey, pelombong-pelombong kecil Melayu di daerah Larut. Okey, daerah Larut seperti Kerian, Kurau, Larut, Terong dan Beruas. Okey, Sultan Muzaffar Shah memeterai perjanjian dengan Belanda untuk menjual biji timah ke Belanda di Melaka. Okey. Menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah Perak merosot akibat kehidupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang. Maknanya ada kegiatan haram, ya? Penyeludupan tu macam mana? Dia buat apa? Penyeludup maknanya mereka sembunyi biji timah tu tak jual di Perak tapi kat Pulau Pinang. Maknanya biji timah tu dicuri dibawa pergi Pulau Pinang. Perak ada biji timah tapi hasil tak ada. Duit tiada. Sebab apa? Orang curi. Yang tu penyeludupan, macam penyeludupan dadah. Bawa secara haram. Yang itulah penyeludupan biji timah. Okey. Jadi Perak mengalami kemerosotan biji timah pada abad ke-18. Padahal dia kaya. Okey, kita masuk pula bercerita tentang negeri Selangor. Okey, Selangor pun sama dengan Perak. Okey, cuma Perak lebih terkenal dengan biji timah berbanding Selangor. Okey, pada abad ke-18 Selangor baru terkenal. Okey. Ramai pedagang luar tertumpu di Kuala Selangor disebabkan oleh kekayaan biji timah di Kuala Selangor. Okey, tahun 1790 Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani perjanjian untuk menjual hasil timah kepada Belanda. Okey, waktu ni British belum berkuasa lagi. Okey, kita sedang bercerita tentang Portugis, tentang Belanda. Sebab British akan masuk pada abad ke-19. Okey. Okey, kita masuk abad ke-19. Okey, kamu boleh tengok muka surat 60. Okey, abad ke-19.
Penglibatan pelombong-pelombong Cina menjadikan Perak, Selangor, Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah dunia. Okey, kawasan perlombongan biji timah utama iaitu Larut dan Lembah Kintan, Perak, Jugra, Kuala Lumpur dan Lukut di Selangor. Betul lah. Okey. Yang ni kawasan pelombongan biji timah yang utama ketika itu di Tanah Melayu. Okey, jadi okey, kat sini kita jumpa. Okey. Ni, kawasan perlombongan biji timah pada abad ke-19. Okey, Larut. Okey, kita masuk Larut dulu. Long Jaafar. Okey, Larut di Perak ya guys. Okey. Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim memajukan perlombongan biji timah di Kelian Pau dan Kelian Baru. Okey, dengan membawa masuk pelombong Cina. Okey, Ngah Ibrahim menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Okey. Cikgu nak bercerita tentang Long Jaafar dulu. Okey, macam mana Long Jaafar ni dengan anaknya dapat kawasan Larut. Okey, kamu boleh tengok muka surat 58. Okey, muka surat 58 di situ ada kandungan surat kuasa. Dekat bawah sekali muka surat tu Okey, kamu boleh baca di situ. Cik Long Jaafar telah membuka sebuah daripada jajahan negeri Perak dinamakan Larut dan segala sungai-sungai telah dijadikan lombong biji timah. Okey, surat ni Sultan Perak yang tulis iaitu Paduka Seri Sultan Sahabuddin Riayat Shah. Okey, Sultan dia beri secara sah Larut, kawasan Larut tu, daerah Larut tu kepada Long Jaafar dan keturunannya. Maknanya tiada orang pun boleh ambil daerah Larut tu. Hanya milik Long Jaafar dan keturunannya sahaja. Sebab apa? Sebab Long Jaafar yang menemui biji timah di kawasan Larut. Apabila gajah peliharaannya dilepaskan ke dalam hutan dan apabila gajahnya kembali kepada beliau, dia nampak dekat kaki gajah tu ada lumpur yang bersinar. Bila dia tengok, yang ni biji timah. Dia ikut balik. Di mana gajah tu pergi, dekat situ dia nampak. Ya, dekat situlah kawasan biji timah, sumber biji timah yang dan nama gajah tersebut dinamakan sebagai Larut. Jadi Sultan pun berbesar hati untuk hadiahkan Larut kepada Long Jaafar dan keturunannya. Okey ya. Yang tu adalah sedikit sebanyak cerita tentang Long Jaafar. Okey. Okey, kita masuk Lembah Kinta. Okey, Lembah Kinta pun menjadi pengeluar utama biji timah dunia pada akhir abad ke-19, menyebabkan kemunculan bandar Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan Kampar. Okey, usaha Sultan memajukan kawasan perlombongan baharu di Lembah Kinta menyebabkan kemunculan bandar Papan dan Pengkalan Peguh. Okey, yang tu cerita Lembah Kinta. Okey, kita pergi Jugra pula. Okey, Jugra menjadi pusat pentadbiran Selangor. Pusat pentadbiran Selangor. Okey, kamu boleh buka surat 61. Okey, Jugra, tengok dekat peta. Peta pada muka surat 61 tu. Okey, ada Jugra di situ. Okey. Mula-mula Jugra ni menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Selangor semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad. Okey, lepas tu menjadi pusat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke pelabuhan Melaka. Okay, itu Jugra. Kita pergi Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur yang sekarang ni. Okey, sejarahnya. Okey, merupakan pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor menjelang tahun 1860. Okey, biji timah di Lombong Diang. Okey, Kuala Sungai menjadi pertemuan antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur untuk dijadikan pengkalan mengangkut biji timah. Okey, mendorong ramai orang Melayu dan Cina mendirikan pertempatan di situ yang membentuk Bandar Kuala Lumpur. Okey, asalnya hanyalah Sungai Lumpur, akhirnya menjadi
Kuala Lumpur. Sebab apa? Sebab ramai orang, iaitu orang Melayu dengan Cina, mendirikan pertempatan. Menyebabkan Kuala Lumpur tersebut menjadi bandar. Okey, kita masuk kawasan Lukut. Okey, mula diusahakan oleh Raja Busu. Okey, sama juga membawa masuk pelombong Cina. Okey, kamu akan tanya, cikgu, kan ada orang Melayu, kenapa kena masuk, kenapa kena bawa masuk pelombong Cina? Sebab orang Cina lebih berkemahiran untuk menguruskan kawasan perlombongan. Okey, orang Melayu pun mahir tapi lebih kepada kecil-kecilan. Okey? Cikgu, Membawa masuk pelombong Cina. Ya. depa dulu Apa dia? lombong apa? Depa lombong apa? Orang Cina dekat Cina Pelombong Cina lombong ni, apa? orang Cina dekat Cina lah. Diorang adalah pelombongan masing-masing. Jadi untuk mencukupkan buruh, sebab waktu tu biji timah kita semakin berkembang pesat. Jadi di bawah masuk pelombong Cina tu. Oh, Mereka lebih berkemahiran lah. Sebab mereka ada teknologi lombong dedah nanti. Okay? faham. Cikgu bagi nota. So ini cikgu mengkaskan bab 3. Okey, Raja Bunga. Apa ya? Okey. Okey weh. Hati-hati. Okey. Raja Bongsu mangkat, Raja Jumaat berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah yang terkenal pada tahun 1830. Okey, Lukut diserahkan kepada daerah Sungai Ujong, Negeri Sembilan melalui rundingan Sultan Selangor dengan pemerintah Sungai Ujong pada tahun 1880. Okey? Dan habis cerita tentang Lukut. Okey, kita masuk ke kekayaan hasil emas. Okey, ingat biji-biji timah ni yang paling terkenal adalah perak. Okey, muka surat. Okey, kekayaan hasil emas muka surat 62. Okay. Perluan emas di negeri-negeri Melayu di kawasan jalur. Muka surat 62 peta. Peta yang ada tanda warna purple tu, warna ungu tu. Adalah kawasan yang paling banyak emas. Dari Kelantan sampailah ke kawasan Melaka. Tapi yang kawasan warna ungu tu sahaja yang banyak emas. Okey, jadi dari Kelantan sampai ke Melaka, Pahang yang paling banyak kawasan emas. Okey, jadi dia akan cerita tentang kekayaan hasil emas di Perak. Okey, Perak, Pahang. Okey, kita pecah kepada 3 bahagian, 3 abad, iaitu abad ke-16 dan 17 dijalankan oleh orang asli, orang Melayu dan orang Minangkabau. Maknanya orang Cina belum datang situ lagi waktu abad ke-16. Okey, kaedah mendulang dan melampan. Sama juga. Okey. Cikgu. Cikgu. Ya? Kejap. Ya. Apa jadi dengan slide kau? Sekejap. Awak dia lari. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Okey. Okey, abad ke-16 dengan abad ke-17. Mana? Okey. Dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Melayu. Orang asli, orang Melayu dan orang Minangkabau. Okey, kaedah mendulang dan melampan. Okey, untuk pengetahuan kamu, sama ada emas, biji timah ataupun bahan-bahan mineral yang lain, semuanya bercampur dengan tanah. Jadi untuk kita ambil bahan tu, okay, kita kena menggunakan kaedah mendulang dan melampan. Okey, 2 kaedah ni kaedah tradisional. Cikgu duk Ya? lag. Duk lag ke, tak boleh dengar. Lag lagi ya? Tak tahu Okey tanya dah. yang lain. Okey je cikgu. Duk lag. Mana ada?
Oh, yang lain okey eh? Nah, dolek ni. Mana dah okey lah. Ha, lain siapa tu? Okey ni, Mat. Sama je. Okey eh? Yang lain? Okey, kelas kita akan lambat habis sikit dah. Sebab saya nak habiskan untuk baca juga. Sebab dah lama kita tinggal kelas tuition. Okey, sambung ah. Okey. Kita masuk kaedah abad ke-18. Abad ke-18. Okey, kekayaan emas di Pahang kekayaan orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan. Okey, sebab Pahang ni emas dia banyak sangat. Okey, jadi orang Cina dari Kelantan, Perak dan Negeri Sembilan tertarik untuk pergi ke Pahang. Okey, mereka guna kaedah melampan juga. Sebab waktu tu belum ada teknologi lagi untuk mereka gunakan. Okey, abad ke-19. Okey, Sultan Ahmad memberikan konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan kegiatan perlombongan di Pahang. Pelombong Eropah guna kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey, yang ni nanti cikgu bagi maklumat kepada kamu. Sebab yang ni maklumat kaedah lombong dedah dan lombong bawah tanah ni rumit sikit untuk kamu faham. Tak sama macam kaedah tradisional. Sebab dia ada guna teknologi sendiri. Macam kaedah lombong bawah tanah tu, dia menggunakan satu terowong bawah tanah untuk sedut biji timah naik ke atas. Okey, kita masuk 3.2. Perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, macam yang kelas sebelum tu, okey, kamu akan jumpa 3 cara British luaskan kuasa. Sebab dia nampak 4 negeri ni kaya biji timah, kaya dengan emas. Lepas tu buruh untuk bekerja di lombong pun banyak. Okey, jadi ada 3 cara dia guna. Yang pertama, manipulasi. Okey, manipulasi. Yang kedua, desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu. Yang ketiga, menandatangani perjanjian dengan pemerintah tempatan. Okey, kita pergi manipulasi di Perak terdahulu. Okey, manipulasi. Okey, apa peristiwa yang digunakan oleh British untuk campur tangan di negeri Perak ialah perang larut antara Gihin dengan Haisan. Okey, yang kedua adalah perebutan tahta Kesultanan Perak. Iaitu Raja Yusuf, Raja Abdullah, Raja Ismail. Sepatutnya Raja Abdullah yang naik, tapi yang ditabal Raja Ismail. Raja Yusuf pun nak juga naik jadi sultan sebab dia lama dipinggirkan. Okey, jadi 2 kes ni digunakan oleh British supaya British boleh masuk dalam negeri Perak ketika itu. Okey. Kita pergi ke bahagian Selangor. Okey. Apa peristiwa di Selangor yang British manipulasi adalah Perang Kelang antara Raja Abdullah versus Raja Mahadi. Okey, ini melibatkan tentang kawasan Kelang yang kaya dengan biji timah. Okey, Raja Mahadi tak puas hati kepada Raja Abdullah sebab dia dapat kawasan Kelang. Jadi tercetuslah Perang Kelang yang dikendalikan oleh Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Kelang tersebut, dan yang menang adalah Raja Abdullah. Okey, kita masuk peristiwa di Sungai Ujong pula di Negeri Sembilan. Okey, persaingan pembesar Melayu memungut cukai di Sungai Linggi, iaitu Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi. Okey, masing-masing berebutkan kawasan di Sungai Linggi sebab Sungai Linggi kaya dengan biji timah. Okey, semua berebut mahu memungut cukai. Okey, kamu cuma ingat peristiwa-peristiwa ni. Jangan tertukar. Peristiwa Perang Kelang jadi peristiwa Perang Larut. Okey, Perang Larut rasanya paling kamu ingat sebab Perang Larut melibatkan tentang Gihin dengan Haisan. Okey. Dan juga perebutan Kesultanan Perak. Kamu lebih ingat cerita tu. Okey,
kita masuk bahagian desakan dan paksaan. Okey, tak jalan kaedah manipulasi. Okey, dia guna juga desakan dan paksaan. Okey, di Selangor. Kamu boleh tengok muka surat 68. Okey. Di Selangor, rompakan kapal dagang British dan serangan rumah api. Okey, kenapa British gunakan alasan ni? Sebab kapal dagang British telah diserang. Okey, telah diserang dan dirompak. Okey, sebab apa? Waktu tu dekat Selangor, kegiatan lanun dan rompakan semakin merebak. Semakin menjadi-jadi di sepanjang pantai negeri Selangor. Okey, Sultan pula tak buat apa-apa pun. Sebab dikatakan kegiatan lanun tu, okey, ada juga terlibatnya golongan-golongan di raja ni. Sebab tu mereka senyap. Okey, yang kedua, okey, sebuah kapal dari Melaka iaitu kapal dagang British tu, okey, telah diserang oleh lanun di Langat yang merupakan tempat kediaman Sultan Abdul Samad. Okey. 8 orang anak kapal rakyat British terbunuh ketika rompakan kapal dagang British oleh lanun tu. Okey, pada tahun 1873, sebuah kapal lagi dari Melaka telah diserang tapi tiada tindakan. Sebab tu British desak Raja-Raja Melayu untuk selesaikan. Kalau tak selesaikan, Raja-Raja Melayu kena terima perwakilan British di negeri mereka. Okey, tu cerita rompakan dagang. Serangan rumah api pula. Okey, rumah api ni macam kamu tengok dalam buku teks tu. Okey, rumah api kebiasaannya dibina di kawasan tinggi. Okey, rumah api ni merupakan menara ataupun bangunan tinggi. Okey, bagi membantu ahli pelayaran iaitu jurumudi atau nakoda kapal di laut untuk berlayar dan mendarat dengan selamat. Okey, rumah api ni juga, okey, ada setengah tempat membina rumah api sebab mau bagi tahu bahawa kawasan cetek. Jadi kapal besar tak boleh berlabuh. Jadi yang itulah kegunaan rumah api. Tapi golongan-golongan lanun dekat Selangor waktu tu, rumah api tu pun mereka serang. Sebab apa? Rumah api tu British yang buat. Rumah api di Tanjung Racado ni. Jadi peristiwa ni lah digunakan oleh British untuk luaskan kuasanya di Selangor. Untuk paksa Raja-Raja Melayu terima perwakilan British. Okay, tu cerita di Selangor. Ya. Yang lanun attack tu kan. Yang tu lanun attack tu rancang ke, British rancang ke memang jadi tiba-tiba? Memang jadi tiba-tiba. Memang lanun tu serang kapal dagang British. Bukan British yang buat-buat. Sebab tu British jadikan peristiwa tu untuk mereka campur tangan dalam Selangor. Sebab memang tragedi tu mereka disabotaj lah kapal dagang tu. Dirompak, dibunuh. Tapi Sultan Selangor ketika itu, Kesultanan Selangor tak ambil tindakan. Okey, boleh? Ya, jadi waktu tu Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark telah menghantar Frank Swettenham. Okey, dia tinggalkan Frank Swettenham untuk selesaikan masalah di Selangor tu. Dan untuk pengetahuan kamu, Sultan Selangor terima dan dia sangat berpuas hati. Frank Swettenham tu bagus menjalankan dia punya tugas untuk selesaikan masalah tersebut. Dan waktu tu Sultan Selangor pun cakap dengan Andrew Clark untuk jadikan Frank Swettenham tu penasihat secara tidak langsung lah. Tapi British tak boleh buat sebab Frank Swettenham tu umur dia baru 24, sangat muda. Yang tu cerita sebelum ada residen lah. Sebelum tu Frank Swettenham dulu. Sebab tu Frank Swettenham ni dia terkenal di tanah Melayu. Sampailah sejarah-sejarah sebelum ni pun semua akan sentuh nama Frank Swettenham. Okey. Yang tu maklumat tambahan untuk kamu lah. Okey, kita pergi cerita di Pahang pula. Okey, macam mana British desak Sultan Pahang untuk terima perwakilan mereka apabila berlakunya kematian seorang lelaki berbangsa Cina, Go Hui, di perkarangan istana akibat ditikam. Okey, dekat Pahang ni, British dia tiada perkara ataupun masalah di Pahang yang boleh dia desak untuk Sultan terima British.
Tapi disebabkan ada satu peristiwa ni, kematian lelaki berbangsa Cina. Okey, British kata yang tu adalah rakyat British tapi berbangsa Cina. Jadi disebabkan rakyat mereka mati ditikam. Jadi British cakap, okey, Sultan Pahang ni dari segi keselamatan longgar. Dari segi kenderaan keselamatan longgar. Jadi hanya British sahaja yang boleh macam lindung negeri Pahang tu. Sebab macam mana rakyat luar negara boleh mati di perkarangan istana. Maknanya Sultan sendiri pun keselamatan dia tak terjamin. Yang itulah dimanfaatkan oleh British di Pahang. Okay, peristiwa kematian seorang lelaki berbangsa Cina tu. Yang mereka klaim sebagai rakyat British. Okay. Okay, kita masuk bahagian cara yang ketiga, menandatangani perjanjian dengan pemerintahan tempatan. Okey, kita akan nampak dekat Perak, ada perjanjian Pangkor 1874. Okey, dekat Sungai Ujong, perjanjian British Sungai Ujong 1874. Di Selangor, perjanjian British Selangor 1879 dan di Pahang, perjanjian British Pahang 1887. Okey, semua syarat-syarat perjanjian tu kamu boleh lihat pada muka surat 70 hingga 71 di buku teks kamu. Okey. Selesai 3.2, kita pergi ke sistem residen. Okey. Tadi 3 cara tu, manipulasi, desakan, perjanjian menyebabkan British berjaya juga meletakkan residen-residen mereka. Okey, residen-residen mereka di 4 negeri tersebut. Okey, sebelum tu cikgu mau tunjuk pada kamu. Okey. Ya. Tak buka. Cikgu dah bunyi loceng dah kau. Belum. Tak, kita ni sejarah ni. Kenapa? Masa dah habis kot. Tak apa. Kita teruskan Ada kelas lagi Okey. kot. Kamu ada kelas? Ada. Ada kelas Aduh. Okey, last. Sekejap. Cikgu mau tunjuk pasal slide. Okey, resident British. Okey, sikit lagi. Itulah kamu lambat masuk kelas. Kena tidur dulu cikgu sebelum masuk kelas. Aduh, hai. Sekejap ya. Kena makan juga. Masih dah tunggu lah agak ni. Apa? Okey. Tak masuk. Masih dah tunggu lihat agak. Cikgu handsome-nya tu. Siapa tu? Okey. Martin Lister. Hai. Kejap ya. Yang tu ialah Martin Lister. Ya, Martin Lister, okey, merupakan residen di negeri Selangor. Okey, negeri Selangor, apa kono ijang? Okey, itu Martin Lister. Okey, kita masuk yang kedua. Sekejap ya. Slow lah. Martin Lister. Lambat. Okey. Sistem residen. Okey, kamu tengoklah buku teks. Lambat sekali cikgu. Okey. Martin Lister dekat negeri Sembilan. Okey, JP Roger dekat Pahang. Okey, JWW Birch dekat Perak dan JG Davidson ialah residen pertama di Selangor. Okey. Okey, ciri-ciri sistem residen. Okey, satu je yang kamu kena ingat dalam sistem residen ni.
Aduh, hai. Sekejap ya. Hilang lagi. Okey, ciri-ciri sistem residen muka surat 73. Okey, Sultan dengan pembesar, jawatan mereka masih kekal lagi. Tapi kuasa mereka telah dikurangkan. Yang mana residen yang berkuasa. Okey, residen yang berkuasa. Okey, tengok slide Okey, kedudukan Sultan dan pembesar kekal. Nasihat British wajib diterima dan Sultan tidak boleh membuat undang-undang. Okey, Sultan dan pembesar kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Okey, residen ambil alih pentadbiran. Peranan pembesar diganti oleh pegawai British. Jabatan-jabatan dan sistem bercorak barat digunakan. Contohnya ada jabatan ukur, jabatan kutip cukai. Okey, selama ni pembesar Melayu yang kutip cukai. Bila British yang ambil alih, okey, jabatan cukai tu lepas tu bukan. Okey, kita masuk 3.3. Pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Okey, Melayu bersekutu ni ciri-cirinya gabung Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, membentuk persekutuan. Residen Jeneral sebagai ketua pentadbiran. Raja-Raja Melayu terima nasihat Jeneral. Yang tadi kita belajar di awal kelas tu tentang struktur. Dekat 3.3 lah sambungannya. Okey. Kuala Lumpur jadi pusat negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, nama lain negeri-negeri Melayu bersekutu ialah Persekutuan 1896. Okey, apa faktor-faktornya? Mengatasi kelemahan sistem residen. Okey, sebab apa residen di 4 negeri itu masing-masing ada undang masing-masing. Tiada undang-undang yang seragam pun. Okey. Yang kedua, menyeragamkan pentadbiran. Sebab tu negeri-negeri Melayu bersekutu ni dibentuk supaya residen ni masih untuk paling Cikgu dah lag. dengan apa ni? Cikgu lag. Lag lagi. Lag ah? Lag. Okey. Boleh? Okey. Mengatasi, okey, yang ketiga menjamin lag lagi kah? Yang lain lag kah? Tak boleh dah. Okey, cikgu. Tanus ni. Boleh Bodoh aku pula. Tanus. Okey. Bodoh. Yang ketiga menjamin keselamatan negeri, menangani masalah kewangan Pahang. Okey, dekat sini muka surat 75 tu, okey. Saya cuma nak cerita highlight tentang masalah kewangan Pahang. Okey, tadi kamu tahu kan, Pahang tu kaya dengan emas kan? Tapi, okey, Pahang ni ada masalah. Bila British kuasai Pahang, dia baru sedar Pahang ni banyak masalah. Yang pertama, kedudukan Pahang tu sukar dihubungi dari laut selama 6 bulan, iaitu musim tengkujuh. Bila musim tengkujuh, British tak boleh masuk ke Pahang melalui jalan laut. Okey, yang kedua, dari darat pun sama. Sebab apa? Halangan banjaran Titi Wangsa. Jadi Pahang waktu tu walaupun kaya dengan emas tapi tak boleh dimajukan. Okey, lepas yang seterusnya Pahang juga tak banyak biji timah. Dia baru sedar bila dia duduk dekat Pahang tu, British baru tahu, oh biji timah dekat Pahang ni kurang, tak macam Negeri Sembilan, Perak dengan Selangor. Okey. Dan walaupun British tahu emas dekat Pahang tu banyak, tapi bila dia sampai dekat sana, okey, bila dia duduk negeri Pahang waktu tu, rupa-rupanya emas pun hampir habis di Lombong. Maknanya boleh katakan waktu tu Pahang tu dah boleh katakan miskin lah. Tidak macam 3 negeri tu. Okey, lepas tu British pun sedar orang Cina tak banyak di Pahang. Tak banyak tinggal di Pahang menyebabkan okey, dia tak boleh kutip cukai candu, okey, tiada perjudian, cukai arak. Jadi yang tu dalam masalah Pahang. Sebab tu negeri-negeri Melayu ni
negeri-negeri Melayu Bersekutu dibentuk supaya 3 negeri tu backup Pahang. Sebab Pahang banyak hutang. Banyak hutang, pinjam dari negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat ada 3, Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura. Okey, yang tu sahaja perkongsian bab 3. Cikgu. Kelas seterusnya Cikgu. bab 4. Ya. Ya. Okey, kita tamat kelas di sini ya. Okey. Latihan So, apa semua jadi nanti cikgu post. Dan Dulu nota ni pun bahan bankrupt macam tu Ya. lah. sebelum British masuk, Oh. faham lah. Tapi bila dia dah duduk, sebab British ni sampai ke tanah Melayu awal abad ke-19 macam tu. Bila dia mau rampas Pahang, bila dia duki Pahang, baru dia tahu, oh Pahang ni tak ada apa-apa pun sebab dia dah terlambat masuk. Emas dah nak habis, biji timas kurang, orang Cina kurang. Kedudukan geografi Pahang pula masalah. Dari laut tak boleh dihubungi kalau musim tengkujuh. Dari darat pun tak boleh sebab banjaran Titi Wangsa. Jalan raya susah mau buat. Macam itulah cerita zaman dulu waktu British duduki Pahang. Okey ya. Okey kelas, terima kasih. Minta maaf sebab lambat. Jadi peringatan semula jangan lambat masuk kelas. Sebab yang lain dah masuk sebelum jam 3 lagi. Ya, cikgu, kami ada kelas sekolah tadi sebab tu lambat. Nobody Oh, yang asked. ni tak apa-apa. Sebab cikgu dah tahu. Okey ya. Yang bagi tak bagi tahu lambat masuk. Okey, jadi sekarang cikgu kuat kuasa 30 minit. Kalau tak masuk, cikgu mula kelas. Walaupun waktu dalam kelas tu cuma ada Ryan, ada Dennis, ada Yasmini. 3 orang. Pun tak apa, cikgu mulakan. Okey, jadi yang lain kalau boleh kita tepati masa ya. Okey kelas, good luck untuk kelas seterusnya. Terima kasih Ryan, Wating. Terima Bye. kasih, cikgu. Bye cikgu. Sama. Okey, bye. Sama. Selamat berpuasa. Oh, thank you Ryan. Sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Pavin. Yeah, Pavin. Raif. Where Raif? Pavin. What? English. Wow. What? English. What English what? Yeah, English what? 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 What's the link? What? How I know? Wait, can I wait?